Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini adalah sambungan daripada kuliah subuh yang telah pun kita buat pada setiap Ahad minggu yang kedua. Tajuknya adalah betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ini adalah siri yang ke-16 ya, tuan-tuan dan puan. Maknanya kita akan sambung beberapa lagi isu. Kejap, boleh saya tunggu sekejap dipaparkan di TV. Keluar dah? Belum nota saya akan bagi kemudian, tuan-tuan dan puan. Sekejap. Tak keluar. Okey, tak apa. Sementara kita tunggu slide presentation keluar di TV, saya teruskanlah waktu berjalan. Syuruk dijangka pada 7.21. Kita ambil sedikit panjang daripada syuruk supaya tuan-tuan boleh mengerjakan salat sunat al-isyraq. Keluar. InsyaAllah. Cek. Keluar. Alamak, payah pula nak kata kedukar sekejap. Tak apalah. Tak boleh. Sekejap. Sekejap Ustaz. Sekejap. Sekejap tuan-puan ya, ada laptop saya ni dia sudah uzur. Sekejap, saya pakai ni sekejap. Cuba. Ustaz. Keluar tak? Boleh keluar? Tak boleh? Dapat tak? Tak boleh Syekh. Saya standby dari tu lah. Tapi nak kena pindah maklumat. Nak kena pindah maklumat. Tak payahlah. Tak apa. Okay, tak apalah tuan-tuan ya. Saya rasanya tak perlu guna presentation kot sebab waktu berjalan kita banyak benda yang nak dibincangkan. Okay, tak apa. Mungkin laptop saya yang tak boleh merge dengan wire ni, kabel, sebab sebelum ni boleh tapi tak apa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan. Pagi ni insya-Allah kita akan mengukuhkan beberapa isu, beberapa amal yang kita nak masuk kepada bulan Ramadan. Mungkin ada tajuk ini telah pun kita pernah dengar dan mungkin kita telah pun biasa mendengar, maka anggaplah ia sebagai pengukuhan, pemantapan kepada beberapa amal yang boleh kita tambah baik. Baik, yang ke-80. 80 ni maksudnya saya sambung daripada tajuk-tajuk yang sebelum ini, sebab ini adalah siri yang ke-16. Siri 15 bulan lepas kita berhenti pada amal nombor 79, iaitu tentang qailulah. Jadi pagi ni saya sambung yang ke-80, iaitu isunya adalah tentang bab sahur. Okey, bab sahur ini kita juga pernah sentuh pada siri yang ke-9 dan ke-10, kalau kita masih ingatlah. Dan saya pernah juga mengedarkan nota keseluruhan daripada siri 1 sampai siri yang ke-15 rasanya. Okay, nanti kena semak kembali. Mungkin saya perlu buat satu master copy, saya akan cetak, boleh menjadi rujukan kepada kita semua untuk ulang balik. Okay, tapi isu sahur ni adalah isu pada dia sahur tu awal sangat. Pukul 12 dia dah sahur dah. Pukul 1 dia dah sahur dah. Lepas tu dia dah tak bangun, dia bangun ketika azan subuh. Ini di antara perkara yang biasa kalau dibuat macam tu, kalau boleh ubah sikit supaya sahur tu dilewatkan. Jadi betulkan yang biasa tu maksudnya kalau sahurnya awal sangat, maka kita betulkan kepada sahur yang diakhirkan.
walaupun memang dalam kitab fiqh, dalam mazhab Syafi'i, antaranya kalau kita buka dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, ya, yang membincangkan tentang fokus tentang mazhab Syafi'i, memang disebutkan bersahur itu memang waktunya boleh dikira pertengahan malam sampai sebelum subuh lah. Memang disebut macam tu. Hatta Al-Imam Nawawi pun sebut, dikatakan sahur apabila di tengah malam sampailah sebelum subuh. Mungkin disebabkan itu ada sesetengahnya dia ambil jalan, alang-alang dia dah duduk tengah malam ni, dia pun niat dia sahur. Lepas tu ditunggu bangun untuk subuh. Bukan tidak boleh. Sebab tu kita kata kita nak mantapkan lagi. Maksudnya kita ambil yang terbaik. Yang terbaiknya adalah mengakhirkan waktu sahur. Okey, kerana ada banyak hadis, antara hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahawa bakiru bil iftari, bersegera berbuka, wa akhiru as-sahura, iaitu akhirkanlah waktu sahur. Akhirkan. Okey, jarak nak diakhirkan itu bagaimana? Okey, kita dekat Malaysia ni dia ada letak satu cara nak jarakkan supaya tak termasuk waktu subuh tu yang dia keluar waktu dia keluar letak waktu imsak tu. Tapi bukanlah waktu imsak itu merupakan waktu habis sahur, tak. Kena bezakan waktu yang para ulama letakkan supaya hanya dengan leka sangat nak sahur, sampai sahur dah subuh. Jadi sebab tu dia letakkan, diingatkan tentang waktu imsak itu. Tetapi bukanlah imsak itu waktu sahur tamat. Ni kita kena bezakanlah. Okey, dalam hadis, dalam zaman Nabi SAW dulu, memang ada dinyatakan. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia pernah cerita, dia kata kami dulu sahur bersama dengan Nabi SAW, kemudian azan subuh, kami pun pergi solat. Kata Zaid bin Sabit. Lepas tu ada sahabat namanya Anas bin Malik, dia tanya dekat Zaid bin Sabit, berapa lama kam kana bainal adhani was sahuri? Berapa lama antara sahur azan dan sahur tersebut? Maksudnya di antara azan dengan sahur tu berapa lama tempoh dia? Jawab Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia kata qadru 50 ayatan, adalah dengan kadar 50 ayat. Maksudnya dia kata subuh dengan waktu sahur itu dengan kadar 50 ayat. 50 ayat ni bukanlah bermaksud kalau kita baca ayat 50 tu, kalau ikut ulasan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kata 50 ayat tu macam mana nak tentukan kadar bacaan dia. Ibn Hajar kata nak tahu 50 ayat yang Nabi baca tu adalah bacaan yang sederhana, tak laju sangat, taklah lambat sangat. Ayat tu taklah panjang sangat, taklah pendek sangat. Itu kadar 50 ayat. 50 ayat tu jangan salah faham. Bukan membawa maksud itu waktu untuk berhenti bersahur. Mereka nak kata jarak yang Nabi betul-betul dia sahur, maksudnya lewat tu. Sebab 50 ayat ni sekejap je. Kalau orang yang fasih, yang dia pandai baca Quran, dia akan baca 50 ni lah dalam keadaan yang cepat. Jadi hadis tadi menunjukkan kepada kita bahawasanya melewatkan sahur sampai-sampai dah nak azan, jarak lebih kurang 50 ayat.